Ini Nasional 5, berikut antara tumpuan utama 12 November. Insiden di kilometer 52.4 Lebuhraya KL Karak bukan akibat pergerakan tanah. Perdana Menteri setuju beri keterangan isu dana 2.6 bilion. Dan juga parkir haram jejas bilangan pengunjung ke Pasar Tani Wakaf CY. Dan saudara, kami juga akan berlintas langsung ke negeri-negeri seperti biasa di Sabah bersama Muhammad Raswin Setia, diikuti Sarawak bersama rakan penyampai Buma Wiyin. Dan hari ini kita juga akan turut berlintas langsung ke Melaka bersama Nur Amalina Abdul Halim. Semuanya selepas ini. Baiklah saudara, kita mulakan dengan perkembangan kejadian banjir lumpur di kilometer 52.4 Lebuhraya Kuala Lumpur Karak petang semalam. Siasatan kini menjurus kepada punca sebenar kejadian. Jabatan Perhutanan Negeri Pahang menafikan dakwaan aktiviti pembalakan di kawasan hutan simpan lentang menjadi punca kejadian. Sebaliknya, pengarahnya Datuk Muhammad Faiz Kamarul Zaman mendakwa timbunan kayu yang menggelongsor bersama-sama tanah runtuh hanya sisa-sisa longgokan kayu biasa dan dahan pokok yang terkumpul di cerun kawasan berkenaan. Beliau turut menolak andaian insiden itu ada kaitan dengan projek laluan Tenaga Nasional Malaysia Berhad TNB dari Bentong ke Lengging Negeri Sembilan. Pasal dia slope kan, dia tepi jalan dia slope. Mungkin kat situ ada kayu-kayu tu, dan bila runtuh dia bawa sekali kayu situ lah. Tapi daripada segi pembelakan, saya boleh ensure there is no pembelakan dekat kawasan tu. Dulu kan perkara ni pernah dibangkit oleh Cosmo bulan Jun lepas kan. Dan aktiviti pembelakan pun pada masa ni pun dah diberhentikan. Terus kita tengah berbincang dengan pihak TNB bagi menentukan laluan tu. Jadi belum ada apa-apa kerja-kerja aktiviti pembelakan jalan di kawasan tu. Sepasukan pegawai Jabatan Perhutanan turut dihantar bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Beliau pada masa sama meminta semua pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi, sebaliknya menyerahkan kepada pihak berkaitan untuk mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung kejadian itu. Mengenai jajaran projek laluan TNB, perkara itu jelas beliau masih dalam peringkat perbincangan dengan kerajaan negeri dan belum dimuktamadkan. Datuk Muhammad Faiz sebelum itu menghadiri majlis menandatangani perjanjian MOA Sekolah Amanah antara Yayasan Pahang dengan Yayasan Amir di Kompleks Yayasan Pahang di Kuantan, Pahang. Kenyataan sama turut dikeluarkan Aneh Berhad, pemegang konsesi bagi Lebuhraya Kuala Lumpur Karak. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Dr. Azmil Khalid berkata, insiden susulan banjir lumpur yang berlaku di kawasan bukit berhampiran. Yang berlaku semalam bukannya tanah runtuh. Persepsi tanah runtuh ni salah. Yang sebenarnya berlaku semalam ialah pengaliran air yang telah membawa lumpur. Jadi banjir lumpur sebenarnya. Yang telah berlaku semalam ialah banjir lumpur. Seperti puan telah tengok di belakang, struktur dan juga bukit yang telah ada sekarang tidak berubah. Maknanya air telah mengalir daripada atas dan turun ke bawah. Jadi ini baiklah banjir lumpur dan bukan tanah runtuh. Tambahnya lagi, kerja pembersihan jalan akan mengambil masa 2 hari. Menurutnya lagi, pihaknya tidak boleh memberi apa-apa keterangan mengenai aktiviti di bahagian atas bukit kerana itu bukan bidang kuasa Aneh Berhad. Bagi mengukuhkan lagi perkara tersebut, hasil siasatan melalui tinjauan udara yang dilakukan pihak polis pagi tadi mengesahkan tiada sebarang aktiviti pembalakan di kawasan berdekatan yang boleh mengakibatkan kejadian banjir lumpur boleh berlaku. Justru Ketua Polis Daerah Bentong, Superintenden Muhammad Mansur Muhammad Nur berkata, insiden tersebut lebih menyerupai banjir lumpur. Beliau yang ditemui di lokasi kejadian bagaimanapun memaklumkan kerja-kerja pembersihan di kawasan kejadian memerlukan masa 3 hari sebelum jalan boleh dibuka seperti biasa. Ketua Polis Pahang sendiri telah membuat tinjauan melalui udara
Dan dia telah pun menghantar saya gambar bahawa tidak terdapat pembalakan ataupun usaha tanah berlaku di atas bukit sana. Cuma yang terdapat adalah alur sungai yang banyak terdapat di atas sana. Jadi kalau kita tengok di sini, saya rangkum balik, dalam seminggu yang lalu, setiap petang hujan turun amat lebat sekali. Amat lebat sekali. Sehingga selepas tanah gelongsor ataupun landslide itu pun, hujan masih turun dan jalan dipenuhi dengan sampah sarap, dengan abuk-abuk, dengan mat ataupun dengan selut dan sebagainya. Dalam pada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat memberi amaran kemungkinan berlakunya banjir lumpur gelombang kedua di lebuhraya kilometer 52.4 KL Karak. Menurut Timbalan Operasi JBPM Datuk Sulaiman Jahid, ini kerana masih terdapat takungan air di puncak bukit tersebut. Dan tindakan seterusnya melihat dari segi kemerbahayaan yang wujud di kawasan kejadian ini, didapati kuartus kediaman Jabatan Hutan ada di bawah kawasan banjir ini, dan semua pegawai penyelamat ini telah mengarahkan dan memindahkan seramai 81 orang terdiri daripada beberapa keluarga dipindahkan di kawasan masjid yang berhampiran di kawasan yang selamat. Dan kita juga telah membuat pemantauan keadaan kawasan, dan anggota-anggota saya, pegawai Ketua Balai Bentong, telah berjumpa pihak-pihak yang tertentu untuk mengatasi masalah yang wujud yang ada pada di atas bukit sana, supaya tiada lagi takungan air yang boleh menyebabkan lumpur ini menyebabkan banjir lumpur berlaku sekali lagi sekiranya hujan lebat pada bila masa berlaku. Dan tindakan yang paling cepat boleh dibuat adalah meruntuhkan kolam takungan air di atas bukit sana, dan sekiranya ini dapat dibuat, insya-Allah banjir lumpur di kawasan sini tidak berlaku lagi. Kejadian banjir lumpur itu turut menjejaskan 81 penghuni kuartus Jabatan Perhutanan yang terletak bersebelahan Bukit Lentang. Ini merupakan kejadian kali pertama setelah 20 tahun menetap di kawasan tersebut. Tak tahu juga benda ni. Tiba-tiba dia orang ni dah berlari meluru ke rumah akak ni. Nak akak panggil-panggil, agak jadi panik lah, tak tahu nak cakap apa. Dah basah-basah dia orang ni, akak suruh masuk je. Masuk dalam rumah semua. Sampai dalam apa katanya? Kenapa? Tanah runtuh, dia kata semua balak, semua dah tipu rumah dah, kata dia. Lari masuk rumah. Dengan menangis, dengan babynya yang baru dalam pantang lagi tu. Dengan jatuh tu bendanya. Tak nak cakap apa lah. Kita tak boleh nak dapat apa, dah panik kan? Hujan lebat. Hujan memang lebat betul. Itu dalam 6.30 tu dekat maghrib saya dengar bunyi kuat lah. Memang macam dengar bunyi batu tu macam tu kan. Lepas tu tengok tiang elektrik semua dah tunduk lah. Lepas saya keluar rumah nak tengok apa yang jadi tu. Lepas tu dah tengok tu batu, kayu, pokok semua dah turun belah belakang rumah. Dah pun saya panggil lah semua jiran-jiran, semua keluarga-keluarga semua turun ke bawah lah untuk selamatkan diri lah. Lepas tu kita nak keluar pun tak lepas sebab jabatan kayu tu semua dah ampuh air semua dah. Bagi menangani keperluan bekalan barangan menjelang musim tengkujuh tahun ini, sebuah jawatan kuasa khas telah ditubuhkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Kelantan. Jawatan kuasa ini bertanggungjawab terhadap barang kawalan untuk kegunaan isi rumah dan penduduk terjejas banjir seluruh Kelantan. KPDNKK Kelantan, Datuk Abdul Ghani Harun berkata pihaknya telah mendapat komitmen semua peniaga dan mereka dibenar menyimpan barang-barang kawalan melebihi 20% berbanding jumlah sepatutnya. Barangan tersebut merupakan barangan keperluan utama untuk dihantar kepada penduduk terjejas banjir, termasuk tepung gandum, gula, minyak masak, sardin, petrol dan minyak diesel. Dua jenis barangan tambahan ialah air mineral atau air minuman serta lilin. Andai kata peniaga-peniaga ini menyimpan barang-barang lebih daripada 20% pun tidak ada masalah dengan pejabat kita. Kita telah mengeluarkan satu surat
iaitu sehingga 20/8/2016, mana apa-apa barang-barang bekalan ini yang ada disimpan di store tu tidak menyalahi daripada pejabat kita. Beliau menghadiri program kepenggunaan di Sekolah Kebangsaan Tanjung Bunga, Pasir Mas yang dirasmikan Pengerusi Gerakan Kepenggunaan Kelantan, Razali Ismail. KPDNKK juga telah membuka bilik gerakan khusus dan memberi jaminan bekalan mencukupi sekiranya berlaku banjir besar seperti tahun lalu. SPRM mengesahkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bersetuju untuk memberi keterangan berhubung isu SRC International Berhad dan dana RM2.6 bilion dalam tempoh terdekat. Langkah itu susulan gesaan Peguam Negara Tan Sri Muhammad Appendi Ali kepada SPRM supaya melakukan siasatan sebelum akhir tahun. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Dr. Abu Kasim Muhammad berkata, Suruhanjaya itu sedang mengambil segala tindakan yang perlu untuk melengkapkan siasatan secepat mungkin. Ini termasuk merekodkan keterangan Perdana Menteri. Kita telah pun menghubungi pihak pejabat Perdana Menteri dan kita telah dimaklumkan bahawa Perdana Menteri bersetuju pada prinsipnya untuk ditemu bual dan mendapatkan keterangan kepada beliau. Dan kita sedang menunggukan tarikh dan masa yang bersesuaian yang membolehkan kita untuk mengambil percakapan beliau. Tan Sri Dr. Abu Kasim juga menegaskan SPRM tidak akan berkompromi dari segi kepentingan saksi dan bukti-bukti penting berhubung isu berkenaan. Beliau memberi jaminan siasatan akan dijalankan dengan bebas dan telus serta profesional mengikut Akta SPRM 2009. Status siasatan akan diumumkan dari semasa ke semasa kepada badan-badan bebas yang memantau perjalanan SPRM. Tan Sri Dr. Abu Kasim memberitahu media selepas merasmikan Majlis Perbarisan Tamat Latihan Kursus Asas Pegawai SPRM di Kompleks SPRM Johor di Johor Bahru. Seramai 109 pegawai SPRM menjalani latihan selama setahun itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu beliau sudah menjelaskan kepada dua pemimpin kerajaan United Kingdom bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah diberi rawatan oleh pakar perubatan tempatan bagi mengubati masalah kesihatan yang dialaminya. Selain itu, dia dibenarkan membawa pakar perubatan dari luar negara. Penjelasan tersebut diberikan kepada Setiausaha Dalam Negeri Britain Theresa May dan Menteri Negara di Pejabat Luar Negeri dan Commonwealth Hugo Swire. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid meminta semua pihak tidak menyalah tafsir penjelasan itu sebagai menggambarkan bahawa Datuk Seri Anwar diberikan layanan istimewa oleh Jabatan Penjara. Dengan penjelasan yang saya berikan tadi, bukanlah ianya menggambarkan bahawa Datuk Seri Anwar diberikan layanan yang istimewa oleh pihak Jabatan Penjaga Malaysia, tetapi adalah disebabkan oleh keperluan terhadap rawatan yang dilakukan oleh doktor pakar. Namun harus disedari hakikat bahawa terdapat doktor-doktor pakar dalam bidang yang sama di Malaysia dan sepatutnya tidak pun perlu doktor pakar daripada luar negara yang melakukan rawatan. Mahkamah Magistrate Tapah melanjutkan tahanan reman selama 7 hari terhadap 4 sekeluarga dalam kes pembunuhan 4 individu di bengkel kenderaan di Jalan Pahang di Tapah, Perak. Perintah lanjutan tahanan itu dikeluarkan Magistrate Nurul Nadia Abdul Razak bermula esok 13 November hingga 19 November ini. 4 sekeluarga yang terdiri daripada suami, isteri serta 2 anak lelaki kini ditahan reman selama 7 hari bermula 6 November lalu. Kesemua suspek disambung reman semula bagi siasatan kes bunuh seorang lelaki berusia 54 tahun yang bekerja sebagai jurujual alat ganti kenderaan.
Mangsa dilaporkan hilang pada 15 Jun 2014. Sebelum ini, kesemua mereka ditahan reman pada 27 Oktober dan berakhir 6 November lalu bagi kes bunuh membabitkan seorang pekebun dan ejen hartanah Jasbir Singh 46 tahun. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Di Mahkamah Tinggi Taiping, seorang tukang masak mengaku tidak bersalah atas tuduhan membunuh seorang penuntut wanita dengan mengelar leher mangsa 2 Februari lalu. Syarafi Abu, 25 tahun, dituduh melakukan kesalahan itu di kilometer 228.2 Lebuh Raya Utara Selatan, arah selatan berhampiran Bukit Gantang. Syarafi melakukan perbuatan itu terhadap Nur Syuhada Johari, 20 tahun, penuntut Universiti Teknologi Mara UiTM Pulau Pinang. Mangsa meninggal dunia di Hospital Kuala Kangsar pada pukul 11.55 pagi hari yang sama. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Pesuruhjaya Kehakiman Muhammad Zaini Mazlan menetapkan 5 hari mulai 7 Mac 2016 untuk perbicaraan. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Yusaini Amir Abdul Karim memaklumkan pendakwaan akan memanggil 12 saksi. Tertuduh diwakili Peguam Datuk Naran Singh, manakala Yusaini Amir turut dibantu Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Amrul Johari. 2 buruh kontrak warga Bangladesh mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Al-Usta atas 2 pertuduhan rasuah berasingan. 2 tuduhan itu ialah merasuah pegawai imigresen dan bersubahat membantu melakukan kesalahan rasuah Ahad lalu. Bagi pertuduhan pertama, Mat Moshe Rahman, 37 tahun, didakwa memberikan suapan wang tunai RM10,000 kepada Timbalan Penolong Pengarah Imigresen Kedah Yusrazif Wan Yusof. Rasuah itu sebagai dorongan kepada Yusrazif supaya tidak mengambil tindakan ke atas beberapa orang warga negara Bangladesh yang ditahan di bawah Akta Imigresen. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 17(B) Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta yang sama. Dalam pertuduhan berasingan, Mat Litun, 36 tahun, dituduh bersubahat dengan Moshir dan didakwa mengikut Seksyen 28(1)(B) Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta yang sama. Seksyen 24(1) Akta SPRM 2009 memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan. Kedua-dua kesalahan itu didakwa dilakukan pada 8 November pukul 9.15 malam di tapak pembinaan Ladang Ayam, Lubuk Getah, Pendang. Hakim Zainul Rashid Hussein menetapkan jaminan RM15,000 dengan seorang penjamin warga negara Malaysia. Seorang wanita yang dilaporkan hilang sejak 3 hari lalu di hutan Gunung Camah, Gua Musang, Kelantan ditemukan selamat. Pendaki gunung Sandra Loy Siu Ling, 37 tahun, berasal dari Batu Pahat, Johor, ditemui dalam keadaan sihat dan hanya mengalami calar pada tangan serta kaki. Sandra dibawa keluar menggunakan helikopter polis ke Ibu Pejabat Polis daerah Gua Musang sekitar pukul 6 petang semalam. Menurut Sandra, dia dibawa ke Kampung Simpur kira-kira pukul 2 petang selepas meminta pertolongan daripada orang asli yang melalui kawasan tersebut. Pada 8 November lalu, kira-kira pukul 11.30 pagi, ketika ingin turun dari puncak Gunung Camah bersama 13 pendaki lain, Sandra mendakwa dia tidak nampak jalan untuk turun selepas melihat bayangan individu berwarna hitam. Ini menyebabkan dia terpaksa berpatah balik dan berpecah dengan kumpulannya. Semasa sesat, Sandra hanya minum air sungai untuk mengalas perut dan tidur berhampiran pokok besar untuk menahan kesejukan. Saya nampak satu orang pakai Warna hitam. bayang. Jadi cik ikut bayang ke? Saya tak ikut, saya naik balik, tak tahu kenapa saya ikut balik lagi. Kemudian 8 November pagi 6 pagi kita tolak ke puncak. Semua sudah sampai puncak, kemudian saya akhir sekali turun dengan Sandra. Agak 1 jam lebih. Yang depan budak dia
Ditanya saya, ada jumpa sentra? Saya kata tak ada. Saya memang yang last kali. Memang tak jumpa dia. So, begitu dengar sajalah. Kita budak depan ingin dia sedang jalan lah. So, kita jalan. Tetapi sebelum itu ada seorang potong dia. Tapi dia rehat satu tempat panggil anak Camar. So, kita terus jalan sampai Camar lah, rehat kan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Saiful Bahri Abdullah berkata, 14 pendaki Gunung Camar pada 8 November lalu tidak memaklumkan hasrat mereka kepada pihak berwajib. Beliau turut menasihati orang ramai agar tidak mendaki Gunung Camar pada bulan November dan Disember kerana cuaca buruk boleh mengundang bahaya. Aktiviti penjaga parkir haram yang aktif beroperasi di sekitar Pasar Tani Wakaf Cik Ye di Kelantan mengakibatkan bilangan pengunjung ke lokasi ikonik itu kian terjejas. Lebih mengejutkan, pengunjung mendakwa bukan saja sering menerima ugutan ala mafia jika tidak membayar parkir, malah kenderaan mereka akan turut dirosakkan, termasuk dicalar. Kecewa dengan apa yang berlaku, mereka mengaitkan situasi itu dengan sikap tidak bertanggungjawab penjaga parkir haram terbabit yang ingin mengaut keuntungan mudah. Masalah parkir haram ni kalau kita tak beri duit takut kereta kita yang korang dia orang. Bak kita tak pasal malam ni. Tu lah. Resip tu macam kita rasa okey lah, maknanya macam legal lah hak tu. Kalau macam hak minta saja ni tak ada resip apa, kita susahlah nak bagi. Gitulah pandangan saya. Molek penguasa buat sama lah. Rondaan kat sini tengok hak mana parking hak tak parking haram ni lah. Isu itu juga menjadi masalah besar yang terpaksa dihadapi kira-kira 500 peniaga di lokasi berkenaan. Masalah parkir haram mengakibatkan mereka semakin hilang pengunjung, justru mendesak tindakan tegas diambil terhadap pihak yang terbabit. Lepas tu dah ada, kenapa tempat ni kena parking sedangkan tak ada label bayar parking apa. Jadi menyesatkan lah. Dan dia bila ada perkara macam ni menyebabkan pengunjung tu semakin lama berkurang. Jadi tak nak beli, minta parking 2 ya, 3 ya. Parking haram banyak lah. Kalau boleh minta jasa baik ni apa? PKB ke apa tu. Buat ronda operasi lah. Mengambil respon terhadap rungutan dan aduan pengunjung dan peniaga, Majlis Perbandaran Kota Baru MPKB menggandakan operasi dengan meletakkan 10 anggota dan pegawai berpakaian biasa bagi menjejaki aktiviti penjaga parkir mengutip wang haram itu. Kru RTM turut menyertai salah satu operasi dilakukan yang menyaksikan penangkapan seorang penjaga parkir haram. Ketua Unit Operasi MPKB Muhammad Helmi Mat Saleh mendedahkan aktiviti parkir haram di Pasar Tani Wakaf Cik Ye wujud sejak tahun lalu. Bella saudara, lagi perkembangan banjir lumpur. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof menegaskan mana-mana pihak yang terlibat dengan aktiviti perhutanan dan pembangunan di tanah tinggi agar mematuhi kehendak dan garis panduan yang ditetapkan Kerajaan Persekutuan. Beberapa perancangan di bawah Jabatan Kerja Raya JKR akan dibincangkan bersama Pejabat Daerah Bentong, JKR Pahang dan juga Kerajaan Negeri Pahang bagi mengatasi masalah ini. Jelas beliau, perbincangan ini adalah bagi melihat punca sebenar dan mencari penyelesaian terhadap infrastruktur dan keadaan sekeliling. Beliau juga tidak menolak kemungkinan terdapat aktiviti yang menyebabkan aliran air sekaligus membawa serpihan termasuk kayu balak sehingga melimpah ke atas jalan raya seperti yang dilaporkan oleh pihak konsesi lebuh raya Pantai Timur Anih Berhad. Termasuk balak-balak yang turun sehingga ke highway ini maknanya adalah kegiatan mungkin jauh di dalam sana. Jadi kita perlu melihat dan memeriksa dengan Kerajaan Negeri untuk melihat sama ada aktiviti ini adalah kerja-kerja pembalakan haram ataupun ada lesen dibenarkan. Dan untuk itu kita kena melihat bagaimana langkah pencegahan seterusnya dapat kita ambil, iaitu langkah mitigasi untuk memastikan supaya tiada berlaku aliran air yang deras, hadangan aliran air yang boleh menyebabkan berlakunya limpahan air yang mendadak seperti yang berlaku semalam.
Beliau ditemui media selepas melawat lokasi kejadian pukul 3 petang tadi. Kumpulan pertama forensik daripada JKR sudah berada di lokasi kejadian sejak awal pagi tadi bagi menjalankan tinjauan dan mengkaji punca sebenar insiden tersebut. Dan baiklah saudara, Nasional 5 diteruskan dengan lintas langsung negeri-negeri. Sebelum ke Sabah dan Melaka, kita mulakan dahulu laporan berita dari Sarawak. Jadi kita dari Sabah, jadi kita persilakan rakan di sana. Terima kasih Norella di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi menyasarkan lebih banyak syarikat berstatus BioNexus dapat dilahirkan di Sabah menjelang tahun hadapan. Setakat ini hanya 7 syarikat daripada 261 syarikat di Sabah mendapat status tersebut dari Perbadanan Bioteknologi Malaysia. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Panglima Madius Tangau berkata jumlah itu masih terlalu kecil dan perlu ditingkatkan dari semasa ke semasa. Ini kerana Sabah mempunyai sumber sedia ada dan potensi besar untuk dibangunkan khususnya biokimia. Menerusi status BioNexus, syarikat Bumiputra di Sabah akan dibantu bergerak lebih jauh melalui pelbagai kemudahan termasuk latihan, pinjaman dan insentif cukai serta pendedahan lengkap berkaitan bioteknologi. Datuk Madius bercakap kepada media selepas merasmikan sambutan Hari Bioekonomi di Kota Kinabalu. Seperti negara-negara membangun lain yang maju seiring sains dan teknologi, katanya Malaysia juga perlu mempunyai tenaga pakar dalam bidang berkenaan yang perlu dipenuhi graduan dalam bidang sains. Penyeragaman harga barangan menerusi program Satu Harga Satu Sabah yang akan dilaksanakan tahun depan mampu memangkin peningkatan aktiviti ekonomi Sabah. Demikian pandangan para penganalisis ekonomi di negeri ini. Menurut pensyarah kanan dan Ketua Unit Penyelidikan Fakulti Perniagaan dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Sarma Aralas, perbezaan harga sama ada dalam negeri maupun antara Sabah dan Semenanjung selama ini merupakan suatu beban kepada rakyat kerana terpaksa membayar lebih untuk mendapatkan barang keperluan. Bila dilaksanakan satu harga seluruh Malaysia, maka ini akan, saya boleh katakan, mensejahterakanlah rakyat negeri Sabah khususnya. Sebabnya ini boleh mengurangkan jurang perbezaan dari segi kos sara hidup antara orang Sabah dan orang Sarawak, orang Sabah dan orang Semenanjung Malaysia. Dr. Sarma yang ditemui RTM di Kota Kinabalu berkata penyeragaman harga ini secara tidak langsung dapat meningkatkan permintaan dan perbelanjaan, seterusnya memberi impak positif terhadap perkembangan ekonomi negeri. Sementara itu, orang ramai menyambut baik pelaksanaan program Satu Harga Satu Sabah. Macam kakak kan memang kakak setuju lah sebab kebanyakan harga di Kota Blot, macam kakak dari Kota Blot, harga dia nak seragam. Ada yang mahal, ada yang murah. Jadi menyusahkan kami lah. Cadangan yang baik untuk dapat mengurangkan bebanan terlebih kepada orang-orang yang kurang kemampuan. Saya berharap harga barang-barang kan sama rata seluruh Malaysia lah. Bajet 2016 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak 23 Oktober lalu memperuntukkan lebih 260 juta ringgit bagi pelaksanaan program Satu Harga Satu Sabah dan Satu Harga Satu Sarawak bermula tahun depan. Kementerian Kerja Raya akan menganjurkan Malam Penghargaan Media bermula tahun depan sebagai menghargai para pengamal media yang sering menyalurkan berita mengenai usaha kerajaan meningkatkan pembangunan mapan di negara ini. Menterinya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, 3 kategori akan dipertandingkan melibatkan media cetak, media elektronik dan kategori fotografi yang turut menawarkan hadiah wang tunai RM5,000 bagi pemenang tempat pertama, RM3,000 bagi tempat kedua dan RM2,000 bagi tempat ketiga, masing-masing beserta sijil. Sehubungan itu, beliau mengajar para pengamal media menghantar laporan berita, rencana dan gambar untuk dinilai bagi menentukan laporan berita yang memberi impak kepada pembangunan setempat.
Beliau berucap demikian dalam Majlis Malam Media Kementerian Kerja Raya di Kota Kinabalu. Turut hadir Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Hajah Rosnah Haji Abdul Rashid Sherlin. Datuk Seri Fadilah berharap pengamal media sentiasa bersikap profesional dalam menyalurkan laporan berita untuk memastikan agenda pembangunan negara sampai tepat kepada masyarakat. Lika Square Apartment Hotel and Commercial Centre sekali lagi menerima pengiktirafan semula sebagai hotel apartmen dan pusat komersial tanpa sampah di Kota Kinabalu. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Abidin Madingkir berkata, pengiktirafan itu berikutan komitmen tinggi pusat tersebut melaksanakan kempen anti kutu sampah selain bergiat aktif dalam program-program alam sekitar menerusi amalan kitar semula. Ini sekaligus membuktikan premis berkenaan mengamalkan kebersihan persekitaran. Beliau berucap sempena majlis pengiktirafan semula Lika Square sebagai hotel apartmen dan pusat komersial tanpa sampah di Kota Kinabalu. Premis tersebut turut menyokong kempen pengurangan penggunaan beg plastik yang antara lain bertujuan menggalakkan penggunaan semula beg sedia ada semasa membeli belah. Pada majlis ini, Datuk Abidin turut menyeru premis berkenaan mengamalkan pengasingan sisa makanan daripada sisa domestik yang menyumbang kepada masalah bau busuk. Sejak 2008, sebanyak 139 premis diiktiraf Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK sebagai premis tanpa sampah. Dua pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM Kota Kinabalu berjaya mengharumkan nama negara di Persada Dunia dengan merangkul pingat emas menerusi pertandingan Gen 2 Soccer World Robot Olympiad WRO di Doha, Qatar baru-baru ini. Mereka ialah Muhammad Fawaz Zakhwan dan Zahin Anif Saiful, masing-masing pelajar tingkatan 4 dan 3 MRSM menjulang kejayaan dengan mengatasi 43 negara yang menyertai pertandingan berkenaan. Menurut guru pengiring yang juga penasihat Kelab Robotik MRSM, Muhammad Syamsul Haq Muhammad Hanif, kejayaan itu hasil kerjasama padu dan sokongan semua pihak hingga mencapai kecemerlangan tertinggi buat Malaysia, khasnya negeri Sabah. Walaupun kami dah letak satu tersebut, jadi saya harap bagi sekolah-sekolah lain pun, bukan saja yang merasa Kota Kinabalu, sekolah-sekolah yang lain di seluruh Malaysia juga mampu untuk mencipta kegemilangan yang telah kami cipta ni. Sementara itu, kedua-dua pelajar tersebut bersyukur dengan kejayaan itu. Memberi peluang kepada kami dan memberi banyak sokongan kepada kami untuk melakukan robotik ni. Usaha keras sama sokongan daripada guru-guru dan rakan-rakan dan lupa juga keluarga dan ibu bapa yang tak pernah putus. Mereka ditemui media selepas tiba di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu semalam. MRSM akan menghantar 5 lagi pelajarnya untuk mewakili negara dalam pertandingan sama di Seoul, Korea yang disertai 13 negara Disember depan. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Bu Mawin di Sarawak. Silakan. Terima kasih Muhammad Raswin di Kota Kinabalu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah pun menyediakan sebanyak 610 pusat pemindahan, 164 pembekal dan 25 pangkalan hadapan bagi persiapan menghadapi bencana banjir di negeri Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Afrit Jabu Numpang berkata menurut laporan dari Jabatan Meteorologi Malaysia pada 2 minggu akan datang keadaan cuaca diramalkan kurang hujan. Namun demikian ujar beliau ekoran pengaruh cuaca yang melanda kini pada bulan Januari hingga Februari tahun depan dijangkakan lebih hujan turun, namun ianya tidak membimbangkan berikutan semua agensi telah pun bersiap siaga sepenuhnya. We have a lot of improvement. Banyak tambahan alat-alat dan juga kemudahan-kemudahan bagi kita untuk mengesan keadaan seperti DID yang lebih 200 telemetric station to record the rainfall from the interior areas so as for us to be able to monitor the amount of rain that falling in the interior areas, for us to predict the level of flood at various stages, various stations along the river system throughout Sarawak.
Tan Sri Apri Jabu bercakap pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa pengurusan banjir negeri di Wisma Bapak Malaysia Kuching. Terdahulu Datuk Patinggi Tan Sri Apri Jabu menyaksikan penyerahan tanggungjawab Sekretariat JPBN Sarawak dari MKN Negeri Sarawak oleh pemangku setiausaha MKN Negeri DSP Abdul Razak Abdul Wahab kepada Pengarah Jabatan Pertahanan Awam Sarawak JPAM Kolonel Mokhtar Samad. Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi telah mengenal pasti 2 langkah bagi mengurangkan stok minyak sawit mentah MSM. Menurut Menterinya Dato' Amar Douglas Ugambas, jumlah stok minyak sawit Malaysia pada Oktober 2015 ialah 2.83 juta tan. Menurut beliau, langkah pertama untuk meningkatkan peratusan penggunaan biodiesel dengan campuran B7 ketika ini kepada B10. B10 merupakan 10% biodiesel sawit yang dicampur dengan 90% diesel petroleum dan merupakan migrasi daripada campuran B7 ketika ini. Sementara itu, langkah kedua pula ialah melaksanakan skim intensif tanam semula sawit 2015 menerusi dana sebanyak 100 juta ringgit. Kita juga telah memperuntukkan 100 juta untuk membiayai ataupun untuk memberi insentif untuk menggalakkan peladang-peladang besar untuk menanam semula. Target kita adalah kita akan harap 1 juta itu kita akan menebang tidak kurang dari 83,000 hektar. Kalau itu berjaya dilaksanakan, kita harap dapat mengurangkan keluaran CPO kepada tahap 250,000 tan. Beliau juga telah mengarahkan pegawai MPOB untuk menyemak harga-harga buah tandan segar FFB di peringkat RAM dan kilang sawit selepas mendapat aduan di Parlimen bahawa harga diskaun yang dikenakan tidak munasabah. Segala peraturan-peraturan yang dikenakan oleh MPOB dari segi mempamerkan harga beberapa grade dan juga dari segi harga bagi perahan minyak oil extraction rate akan dipatuhi. Dan sesiapa yang didapati tidak mematuhi, kita akan mengambil tindakan. Kerana ini penting, khasnya apabila harga FFB yang sangat rendah sekarang. Jadi kita berharap walaupun rendah, tapi mereka juga akan mendapat harga lebih menasabah. Dato' Amar Douglas berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program transformasi pekebun kecil di Sebauh. Lebih 1,000 peserta hadir ke program tersebut yang bertujuan memberi penerangan kepada pekebun kecil kelapa sawit, getah, koko dan lada. Masalah sosial dan jenayah perlu diambil serius oleh semua lapisan masyarakat kerana ia boleh merencatkan agenda pembangunan dan kesejahteraan negara. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Datuk Naruddin Majais berkata jenayah indeks dapat diturunkan jika semua pihak dan masyarakat komited dan bekerjasama dengan pelaksana undang-undang dalam membanteras jenayah. Ujar beliau, ramai bekas banduan telah berjaya dalam bidang keusahawanan dan kembali ke pangkuan masyarakat selepas melalui proses pemulihan dan mengikuti beberapa program termasuk sistem payroll, rumah perantaraan dan sekolah integriti. Datuk Naruddin berkata demikian pada majlis perasmian program Mesej dari Penjara peringkat negeri 2015 di Miri. Sementara itu, Pengarah Penjara Negeri TKP Ajidin Haji Saleh memberitahu program itu merupakan satu usaha Jabatan Penjara memerangi jenayah di peringkat akar umbi. Antara pengisian program itu termasuk pameran pelbagai agensi kerajaan dan infograf hasil kraftangan banduan semasa mereka bekerja di bengkel dalam penjara. Dalam usaha memelihara dan memelihara alam sekitar, semua pihak termasuk badan korporat dan masyarakat setempat perlu menjalin kerjasama erat. Selain itu, pihak berkuasa juga perlu meningkatkan tahap penguatkuasaan undang-undang. Menteri Muda Pelancongan Datuk Talib Zulkifli berkata usaha seumpama itu perlu dipergiat ke arah mengekal keseimbangan ekosistem. Tambahnya, penguatkuasaan undang-undang perlu diperketat bagi memastikan tidak ada pihak sewenang-wenangnya melanggar peraturan yang ditetapkan seperti melakukan pencemaran sungai dan menangkap atau membunuh haiwan terlindung sepenuhnya. Jelasnya, tindakan itu akan menyebabkan kemusnahan ekosistem dan kepupusan spesies haiwan tertentu. Datuk Talib Zulkifli berucap pada majlis penutupan kem alam sekitar Friend of Nature bagi projek Beacon Biodiversity Alam Sekitar dan Pemeliharaan di Taman Negara Similajau, Bintulu.
Terdahulu Naib Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif MLNG Zafri Syam Ahmad dalam ucapan aluannya memberitahu projek Beacon yang dimulakan sejak 2013 bersama Sarawak Forestry Corporation telah menunjukkan hasil positif iaitu dengan memberi pelindungan kepada hidupan marin menerusi penanaman tukun tiruan khususnya di perairan Bintulu. Seramai 40 pelajar dari 4 buah sekolah menengah di Bintulu terlibat dengan kem tersebut. Lebih ramai jabatan dan agensi kerajaan disaran untuk membuka taska dan tadika di tempat kerja bagi menjaga kebajikan pekerja. Menteri Muda Pendidikan Awal dan Pembangunan Keluarga, Yose Yunus berkata kerajaan negeri aman mementingkan pendidikan awal kanak-kanak kerana mereka merupakan aset yang menentukan masa depan negara. Taska dan tadika Yayasan Kusayang di Kuching katanya merupakan contoh terbaik taska di tempat kerja yang patut dijadikan panduan kepada taska di jabatan lain. Jelasnya, taska tersebut menyediakan banyak kemudahan untuk pelajar selain menerap proses pengajaran dan pembelajaran interaktif. Rosie memberitahu demikian dalam majlis convocation taska tadika Yayasan Kusayang di Kuching. Seramai 15 orang kanak-kanak menerima sijil pada majlis tersebut. Sementara itu, para pelajar disaran menguasai sekurang-kurangnya 3 bahasa lain selain bahasa ibunda. Menurut Timbalan Pengurusi Majlis Perbandaran Padawan MPP, Kaunselor Dr. Zaidi Haji Suhaili, selain bahasa Malaysia dan Inggeris, penguasaan bahasa Mandarin, Arab atau bahasa Sepanyol kini dilihat penting sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi dengan masyarakat lain di seluruh dunia. Kaunselor Dr. Zaidi berkata demikian pada majlis graduasi pelajar tabika kemas kali ke-18 bagi Dun Tupong di Kuching. Pada majlis itu, seramai 202 murid berusia 6 tahun dari 16 buah tabika kemas Dun Tupong menerima hadiah dan sijil masing-masing. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Berita seterusnya bersama Nur Emelina di Melaka. Silakan. Terima kasih rakan penyampai. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kajian pembinaan lebuh raya persisiran pantai Masjid Tanah Klebang, Jambatan Syed Abdul Aziz antara yang diumumkan dalam pembentangan bajet 2016. Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun yakin lebuh raya itu akan memberi ledakan kemajuan yang kini sedang dialami Melaka. Menurut beliau, kawasan sekitar lebuh raya berkenaan, terutama di Klebang dan Kota Laksmana, terdapat beberapa projek besar seperti Melaka Gateway. Ia bakal menjadi teraju utama kepada pembangunan negeri Melaka dan akan menjadi laluan utama kegiatan ekonomi. Jadi terima kasih sekali lagi Yang Amat Perdana Menteri kerana ini merupakan satu hadiah besar kepada orang Melaka. Apabila siap saja highway ini, kita akan dapat menyaksikan pembangunan sampingan sistem rangkaian jalan raya negeri Melaka akan berlaku kerana kita mempunyai sistem suraian trafik dalaman di peringkat bandar, sistem suraian trafik luaran di peringkat pinggir bandar Melaka yang akan menghubungkan ke semua bandar-bandar pekan-pekan di luar bandar. Datuk Seri Idris ditemui RTM di Seri Negeri Aikro berharap kajian itu dapat direalisasikan dengan segera. Masih mengenai projek lebuh raya pesisiran Pantai Melaka. Kajian projek lebuh raya sejauh hampir 50 km itu akan bermula tahun depan membabitkan peruntukan RM5 juta, manakala pembinaannya melibatkan 4 fasa dijadual bermula pada tahun 2017. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka, Datuk Ismail Hamad berkata, fasa 1 bakal menghubungkan Masjid Tanah dan Klebang, membabitkan jarak sejauh 17.95 km. Fasa 2 sejauh 9.88 km menghubungkan Klebang dengan Jambatan Syed Abdul Aziz. Fasa 3 pula bakal menghubungkan Jambatan Syed Abdul Aziz ke Padang Temu dan Alai di Bandaraya Melaka sejauh 3.64 km. Ketiga-tiga fasa ni mungkin kita akan selesai dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11. Jadi kita berfasa berperuntukan yang akan turun pada Kerajaan Sultan, begitulah. Fasa keempat dia sebahagian daripadanya kita akan buat pada hujung rancangan Malaysia ke-11 dan sambung sikit ke rancangan Malaysia ke-12. Yang ini kita ada daripada Kuala Linggi ke Masjid Tanah. Jadi kita sambung balik semula lah. Kita naikkan balik semula. Yang ini jarak fasa ni lebih kurang 15.25 km. Jadi yang ini antara perancangan kerajaan negeri Melaka.
yang ke mana kita dapat peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan untuk laksanakan projek ni di kawasan pesisiran pantai. Ya, ini untuk pembangunan. Berarti kalau misalnya insya-Allah kalau selesai benda ni, kalau projek kita ni selesai, kita akan bantu projek di Melaka Gateway. Projek itu termasuk dalam Pelan Induk Penyuraian Trafik ke Bandaraya Melaka. Ia juga mempunyai kepentingan sempadan antara Melaka dan Negeri Sembilan yang bakal menghubungkan Melaka dengan KLIA. Dan sebenarnya projek lebuhraya pesisiran pantai telah menjadi impian Kerajaan Negeri Melaka sejak 2 tahun lalu. Ahli Parlimen Tangga Batu, Dato' Dr. Abu Bakar Muhammad Diah berkata banyak manfaat bakal diperoleh daripada projek itu. Paling ketara, memendekkan masa perjalanan ke pusat bandar dan meningkatkan pembangunan ekonomi negeri. Kalau dengan ada jalan ini, maknanya banyak manfaatnya kepada pekan-pekan pesisiran pantai, terutama yang akan naik dataran satu Malaysia akan naik. Saya tengok pekan-pekan macam kat Limbongan yang belah tepi itu akan naik, dan mungkin jalan-jalan mereka dapat melihat keindahan pantai sepanjang pantai daripada Kelebang, Pantai Kundur, Pantai Puteri, Pantai Rombang, Pantai Tanah Merah dan akhirnya terus ke Masjid Tanah. Jadi saya sangat menghalu-halukan perkara ini dan merasa sangat gembira kerana akhirnya impian Kerajaan Negeri Melaka untuk mengadakan lebuhraya pantai ini menjadi kenyataan. Jadi pembinaan lebuhraya itu juga disokong rakyat Melaka kerana faedahnya kepada rakyat dan negeri. Memanglah orang Melaka dapat azana lah, lebih sikit lah daripada yang ada sekarang ni. Pasal orang ramai boleh masuk jalan ni kan, senang jalan tak ada macam sekarang dia sesak sampai orang nak datang Melaka pun sampai takut. Ni patut 10 tahun dulu jalan ni telah dibuat. Pasal apa? Ni untuk mengelakkan kesesakan. Yang sebagaimana kita tahu, Pantai Kelebang ni pun dah jadi pantai satu Malaysia. Jadi setiap hujung minggu memang orang ramai datang ke sini. Bagus kalau kita ada perjalanan tu, sebab apa, mudah kita nak turun. Kalau dengan jalan ini susah kita nak sampai ke bandar, pakai masa lama. Yang tu baguslah untuk tourism ke apa-apa saja. Pada pendapat saya baguslah, supaya lagi ramai pelancong datang, kita berniaga pun ada boleh dapat customer kan. Lagi satu, memudahkan orang perjalanan tu masa singkat lah. Tak payah tempuh jam semua kan. Sekian paparan berita dari Melaka. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri. Aku dah nak masuk universiti ni. Oh, ya ke? Bila kau nak pergi? Besok. Besok aku hantar kau. Okey, Rul. Okey. Azrul, cikgu, saya rasa awak dah semakin mahir dalam bidang otomotif. Tanpa bantuan cikgu dan juga kawan-kawan saya yang lain, mungkin saya tak semahir ni, cikgu. Inilah hasilnya kalau tak pernah putus asa. Kalau anda ingin berjaya seperti saya, apa tunggu lagi? Sijil kemahiran Malaysia. Hidup anda pasti cerah. Fuels Malaysia. Bersua kembali, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM meraih keputusan cemerlang pada skala penilaian tahap aras 5 menerusi audit bahasa Melayu. Audit dijalankan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Mei lalu. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Dasar KKMM, Datuk Mohid Muhammad, penggunaan bahasa Melayu menjadi amalan semua jabatan dan agensi kementerian dalam penyampaian maklumat. KKMM amat aktif memantau penggunaan bahasa Melayu yang betul menerusi Jawatan Kuasa Pemantauan Penggunaan Bahasa Melayu dalam media elektronik. Selain itu, Datuk Mohid yakin bahasa Melayu mempunyai kedudukan tersendiri dan berpotensi dikembangkan kepada penutur asing sekiranya rakyat sepakat memartabatkannya. Beliau berucap merasmikan seminar mengantarabangsakan bahasa Melayu di Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar. Seminar diadakan bersempena dengan Bulan Bahasa Kebangsaan 2015 bertujuan memperkasa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam kalangan penjawat awam.
Kerajaan Negeri Selangor didesak agar ikhlas dalam memelihara tanah rizab Melayu serta tidak tunduk dengan desakan untuk menukar statusnya di kawasan tertentu. Desakan itu disuarakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun BN Kota Damansara Halimatun Saadia Bohan. Beliau mendakwa dasar yang dilaksanakan pentadbir PKR di bawah Menteri Besar Muhammad Azmin Ali tidak menggambarkan mereka benar-benar mengambil berat berkaitan isu itu. Ditemui di lobi Dewan Undangan Negeri Dundi Shah Alam, beliau turut mendedahkan lebih 10,000 ekar tanah rizab Melayu telah dibatalkan setakat ini dengan Kuala Langat dan Sepang merupakan daerah tertinggi terlibat membabitkan lebih 4,000 ekar tanah. Kalau mengikut daripada apa yang dijawab oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, beliau menyatakan bahawa saya dah soal tadi, soalan mulut, beliau mengatakan tanah rizab Melayu yang telah dibatalkan dan diganti mengikut daerah, tetapi tidak secara terperinci mana yang telah dilakukan dan mana yang belum dilakukan. BN Selangor turut mempersoalkan nilai tanah rizab yang diganti sama ada sama atau tidak dengan nilai yang dibatalkan. Ini susulan jawapan Muhammad Azmin ketika dalam sesi soal lisan yang menyatakan kerajaan negeri telah menggantikan tanah yang dibatalkan itu. Isu itu antara yang mendapat perhatian dalam sidang DUN Selangor hari ini. Ketika merasmikan Majlis Pembukaan Persidangan Penggal Ketiga Dewan Undangan Negeri Mac lalu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah turut mengingatkan kerajaan negeri agar mempertahan hak orang Melayu dan Bumi Putra termasuk jumlah keluasan tanah rizab. Usaha mengesan dan membawa pulang dokumen bersejarah yang berada di luar negara sedang dipergiat. Ini termasuk bahan-bahan yang berada di United Kingdom dan Australia. Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, Datuk Mas Ermiyati Samsudin berkata, Arkib Negara juga sedang mengesan dan mengenal pasti individu dan organisasi yang memiliki dokumen dan bahan audiovisual penting untuk disimpan yang sebagai bukti penting ketamadunan negara. Saya berharap agar lebih ramai lagi pihak-pihak yang akan tampil ke hadapan untuk sama-sama mendepositkan rekod ataupun bahan-bahan yang mereka ada supaya ianya dapat dipelihara, dapat dijaga daripada musnah ataupun sebagaimana yang kita katakan terdedah kepada kemusnahan. Sebab tanpa jagaan yang baik, pemeliharaan yang baik, kita khawatir ianya tidak dapat kekal lama, malah ianya akan hilang tanpa kita sedar ataupun tanpa kita duga. Beliau ditemui selepas merasmikan sambutan Hari Warisan Audiovisual Sedunia 2015 di Ibu Pejabat Arkib Negara Malaysia. Setakat ini sebanyak 33,674 unit bahan simpanan dalam bentuk audiovisual terdapat di Arkib Negara, manakala 13,566 dalam bentuk gambar digital dan 97,307 lagi gambar fizikal. Kaki tangan Jabatan Audit Negara Negeri Terengganu akan bertugas di bangunan baru tidak lama lagi. Wisma audit setinggi 2 tingkat bernilai RM23 juta di Kampung Pak Pa, Kuala Terengganu dijangka siap tempoh 2 tahun. Upacara pecah tanah Wisma Audit itu disempurnakan Speaker Dewan Undangan Negeri Terengganu, Datuk Muhammad Zubir Embong yang mewakili Menteri Besar. Majlis turut dihadiri Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang. Wisma Audit bercirikan reka bentuk tradisi Terengganu termasuk dalam pelan pembangunan bandar baru Bukit Besar, Padang Hiliran dan menjadi bangunan kedua dibina selepas Jabatan Kimia. Sehingga kini 12 jabatan telah pun selesai membuat pengambilan balik tanah untuk pembinaan bangunan masing-masing di kawasan bandar baru itu. Jabatan Audit Negara Negeri Terengganu ketika ini beroperasi di 2 tempat di Kuala Terengganu, iaitu di Wisma Persekutuan dan di bangunan Pusat Niaga Paya Keladi. Baiklah saudara, berita itu tadi mengakhiri Nasional 5 untuk hari ini dan sebelum berpisah, ikuti laporan cuaca dari Met Malaysia. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Selamat
Selamat petang dan salam sehati sejiwa. Keadaan angin di rantau kita masih lagi bertiup secara perlahan iaitu dengan kelajuan sekitar 10 sehingga 30 km sejam di mana di Sabah dan Sarawak angin bertiup dari arah timur manakala di Semenanjung Malaysia angin bertiup dari arah selatan tenggara. Dan untuk perkembangan cuaca semasa kita perhatikan imej radar terkini yang menunjukkan bahawa di Semenanjung Malaysia keadaan cuaca adalah lembap di mana kebanyakan negeri mengalami ribut petir dan hujan di beberapa tempat terutama sekali di negeri Kedah, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor. Manakala negeri-negeri lain sedang mengalami hujan di 1-2 tempat. Dan keadaan lembap seperti ini iaitu ribut petir dan hujan terutama sekali di kawasan utara dan juga pantai barat Semenanjung Malaysia serta di kawasan pedalaman negeri Pahang dijangka berlaku sehingga penghujung bulan ini. Oleh itu, penduduk di kawasan terlibat dinasihatkan agar lebih berwaspada dan sentiasa peka dengan keadaan cuaca di kawasan anda. Dan seterusnya kita perhatikan pula keadaan cuaca di negeri Sabah di mana ribut petir dan hujan di 1-2 tempat sedang berlaku di bahagian Kudat, pantai barat dan juga pedalaman manakala bahagian-bahagian lain sedang mengalami hujan di 1-2 tempat. Dan keadaan lembap juga sedang dialami di negeri Sarawak di mana ribut petir dan hujan di beberapa tempat sedang berlaku di kesemua bahagian di negeri Sarawak. Dan keadaan lembap ini di Sarawak dan juga di Sabah dijangka berterusan sehingga malam nanti. Dan sebelum kembali ke Angkasa Puri, berikut adalah tinjauan cuaca untuk malam ini.